Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu kembali kita untuk sesi pembelajaran fiqh tahun 6. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang akhir sekali untuk tajuk fiqh tahun 6, iaitu pelajaran yang ke-6 bertajuk jinayat ataupun jenayah. Okey, jenayah saya rasa ada di kalangan yang anda semua yang faham apa yang dimaksudkan dengan jenayah. Dan mungkin di kalangan anda semua tahu apakah jenayah-jenayah yang berlaku di sekitar kita. Okey, hari ini kita akan tengok dari segi Islam, apakah yang dimaksudkan dengan jenayah itu, apa hukumannya dan apa hukum bagi orang yang melakukan jenayah tersebut. InsyaAllah untuk tajuk jenayah ada 4 perkara penting yang kita akan lihat dan kita akan kupas satu persatu. Yang pertama berkenaan dengan pengertian jenayah, yang kedua jenis-jenis jenayah syariah, yang ketiga jenis-jenis hukuman syariah, dan yang akhir sekali perkara yang keempat berkenaan dengan hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah syariah. Okay, perkara pertama kita lihat tentang pengertian jenayah. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah? Okey, jenayah bermaksud nama bagi perbuatan atau tindakan yang ditegah iaitu diharamkan oleh syarak, sama ada berkaitan dengan harta atau jiwa atau tubuh badan. Okey, kat sini saya bahagikan kepada 4 poin penting untuk pengertian jenayah ni. Poin yang pertama, nama bagi perbuatan atau tindakan. Poin yang kedua, yang ditegah iaitu diharamkan oleh syarak. Poin yang ketiga, sama ada berkaitan dengan harta. Poin yang keempat, atau jiwa atau tubuh badan. Okey, itu 4 poin penting untuk pengertian jenayah. Okey, berdasarkan pengertian tersebut, boleh kita simpulkan bahawa jenayah tu adalah satu perbuatan ataupun tindakan. Maksudnya kat sini apa? Benda yang kita buat, sesuatu yang kita lakukan, tetapi perkara tersebut ditegah ataupun diharamkan oleh syarak. Maksudnya dalam Islam Allah tak bagi kita laksanakan perkara tersebut. Okey, sama ada perkara-perkara tersebut berkaitan dengan harta ataupun jiwa ataupun tubuh badan kita. Okey, contoh kalau kita nak merampas harta orang ataupun kita nak merompak harta orang, itu perbuatan yang ditegah. Okey, ataupun kita nak bunuh diri, itu juga antara perbuatan yang ditegah oleh Allah yang telah diharamkan dalam syarak. Seterusnya, perkara yang kedua, kita lihat tentang jenis-jenis jenayah syariah. Okey, kalau ikutkan kat sini ada 7 jenis-jenis jenayah syariah ni. Okey, iaitu antara 7-nya adalah minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh dan murtad. Okey, ke-7 perkara tersebut ataupun perbuatan yang saya sebutkan tadi, ia merupakan jenis-jenis jenayah syariah. Okey. Perkara yang ketiga, kita lihat tentang jenis-jenis hukuman syariah. Okey, terbahagi kepada 3 iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak muka surat 58 tu, hukuman syariah ni dia hanya nyatakan iaitu hudud, qisas dan ta'zir sahaja, tak ada secara terperinci. Okey, saya akan nyatakan sekadar pengetahuan am sahajalah untuk awak tahu apakah yang dimaksudkan dengan hudud, qisas dan ta'zir. Okey, ketiga-tiga hukuman syariah ni dia berbeza. Okey, hukum hudud tu adalah hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Contoh yang paling senang sekali, kalau kita mencuri akan dipotong tangan. Okey, itu yang dah ditetapkan dalam Islam. Okey, bagi hukum qisas pula, hukum qisas adalah hukum bunuh dibalas bunuh. Maksudnya, bagi setiap orang yang melakukan pembunuhan, dia akan dihukumkan, dijatuhkan hukuman balas bunuh juga. Maksudnya, kat sini contoh, Ali dia telah membunuh Muhammad. So Muhammad mati. Ali akan dijatuhkan hukuman bunuh. Maksudnya Ali akan dibunuh juga disebabkan perbuatannya membunuh Muhammad tadi. Okey, untuk hukum ta'zir pula, hukum ta'zir ni dia lebih kepada mahkamah, hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah syariah. Contoh yang paling senang, dalam bulan puasa Abu dan Ahmad dia tak berpuasa, dia telah memakan di khalayak ramai, depan orang ramai. So mahkamah jatuhkan hukuman ke atas dia. Itu adalah contoh hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni lebih kepada mahkamah syariah, mahkamah yang akan jatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah. Dia lebih kepada kesalahan-kesalahan umum, berpuasa ataupun solat ataupun
suami yang meninggalkan isteri, lebih kurang macam itulah. Seterusnya kita akan tengok hukuman-hukuman bagi kesalahan jenayah syariah. Jenayah syariah yang kita dah bincangkan sebelum tadi, iaitu ada 7. So sekarang ni kita nak tengok hukuman bagi kesalahan tersebut lah. Okey, iaitu minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak atau menyamun, membunuh dan murtad. Ketujuh-tujuh jenis jenayah syariah tadi. Kita akan tengok hukuman bagi setiap kesalahan tu satu persatu. Kita lihat tentang hukuman minum arak. Secara jelas, minum arak tu merupakan perbuatan yang termasuk dalam jenayah. Okey, kalau kita tengok balik semula, ingat balik semula, 7 jenis-jenis jenayah syariah tadi, minum arak adalah salah satu daripadanya. So, perbuatan minum arak ni adalah berdosa besar. Orang yang minum arak dia akan mendapat dosa besar. Hukuman yang akan dikenakan adalah 40 kali sebatan. Berbeza tu Kalau ditanya apakah hukum bagi orang yang minum arak, hukum dia adalah berdosa besar. Kalau soalan tanya, nyatakan hukuman yang dikenakan ke atas orang yang meminum arak, hukumannya adalah 40 kali sebatan. Hukum dengan hukuman berbeza. Hukum adalah perkara yang dilakukan. Contoh, kalau orang yang meninggalkan solat, hukum dia berdosa. Orang yang minum arak, hukum dia berdosa besar lah. Hukuman yang dikenakan ke atas peminum arak adalah 40 kali sebatan. Okey, boleh lihat dalil hukuman minum arak dalam buku teks awak, muka surat 59 tu ada nyatakan daripada surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Okey, maksud dia, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Okey, daripada dalil surah Al-Ma'idah ayat 90 tadi, jelas Allah dah nyatakan minum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan tu baik ke tak untuk kita ikut? Tak baik. Itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah juga menegaskan supaya kita menjauhi perbuatan tersebut, supaya kita mendapat keuntungan untuk diri kita. So, minum arak tu kenalah dijauhkan, sebab minum arak ada kesan yang tidak baik kepada diri. Bila awak minum arak, kita akan mabuk, kita lupa diri kita, kita akan jadi hilang ingatan seketika. Itu sebab dalam Islam tak dibenarkan meminum arak. Okey, kita lihat pula hukuman zina. Okey, hukuman zina dibahagikan kepada 2, iaitu bagi orang yang belum berkahwin dan orang yang telah berkahwin. Okey, kita tengok bagi orang yang belum berkahwin, hukumannya 100 kali sebatan. Okey, orang yang belum berkahwin, kalau dia melakukan zina, dia akan dikenakan 100 kali sebatan. Bagi mereka yang telah berkahwin, hukumannya direjam dengan batu sehingga mati. Okey, kalau orang yang dah berkahwin, dia melakukan perbuatan zina, dia akan direjam dengan batu sehingga mati. Maksudnya direjam dengan batu tu apa? Dia akan dibaling dengan batu sehinggalah dia mati. Okey, boleh lihat dalil hukuman zina dalam buku teks awak muka surat 59 daripada surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waliyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Okey, maksudnya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Okey, berdasarkan surah An-Nur ayat 2 ni, Allah dah nyatakan dah perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Maksudnya bagi perempuan dan lelaki yang melakukan zina, perbuatan zina, mereka dikehendaki disebat sebanyak 100 kali. Janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maksud dia kat sini, ayat ini, janganlah disebabkan kita rasa kesian. Oh, kesianlah kat dia, kesianlah kat perempuan ni, kesianlah kat lelaki ni. Perasaan belas kasihan tu boleh mencegah untuk menjalankan agama Allah. Maksudnya bila ada rasa kesihan, bila ada rasa belas kasihan, mungkin boleh menyebabkan kita tak melaksanakan hukuman Allah. Mungkin bila sepatutnya bagi orang yang melakukan zina kena disebat 100 kali, disebabkan belas kasihan, kita tak sebat orang yang melakukan perbuatan zina tu sebanyak 100 kali. Kita lepaskan diri daripada perbuatan tersebut. Tak boleh ada perasaan belas kasihan. Kena laksanakan hukuman Allah tersebut seperti yang telah Allah nyatakan. Okey, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Okey, bila kita laksanakan hukuman kepada penzina-penzina ni, kita kena laksanakan di hadapan ramai, di hadapan orang ramai. Maksudnya pertontonkan. Contoh kita nak sebat, contoh Ahmad melakukan perbuatan zina, so kita nak sebat dia sebanyak 100 kali. Kita kena sebatkan dia di depan orang ramai, supaya orang ramai boleh lihat. Sebab apa Allah suruh orang ramai lihat? Supaya orang ramai tahu perbuatan zina tu adalah perbuatan yang Allah haramkan dan tak boleh buat. Bila orang lihat, orang tu dihukumkan sebanyak 100 kali sebatan, sekurang-kurangnya dalam diri dia akan ada niat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Itu sebab Allah perintahkan supaya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Bukannya kita nak buka aib, tak, tapi kita nak bagi pengajaran kepada orang lain. Iaitu yang dimaksudkan dengan hukum hudud dalam Islam. Hukum hudud tu dilaksanakan di hadapan orang lain, di hadapan orang ramai, supaya orang ramai mendapat pengajaran dan memberi pengajaran kepada orang yang melihat hukuman tersebut. Untuk hukuman liwat pula, kita tengok dulu pengertian liwat. Pengertian liwat ni adalah melakukan persetubuhan di dubur, sama ada dubur lelaki atau perempuan, walaupun isteri sendiri, atau dubur haiwan. 4 poin dia kat situ. Maksud liwat ni, melakukan persetubuhan di dubur, poin yang pertama. Poin yang kedua, sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan. Poin yang ketiga, walaupun isteri sendiri. Poin yang keempat, atau dubur haiwan. Maksudnya dia melakukan persetubuhan tu kat bahagian dubur, bukan tempat yang sepatutnya, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun isteri sendiri, ataupun haiwan. Untuk hukuman liwat, kita bahagikan kepada 2 juga, iaitu bagi orang yang belum berkahwin dan orang yang telah berkahwin. Bagi orang yang belum berkahwin, hukumannya dia akan dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Maksudnya kat sini, contoh kalau Ahmad diduduk kat negeri Selangor, dia telah dijatuhkan hukuman liwat pada tarikh 1 hari bulan 1 2020. So selama setahun Ahmad tak boleh masuk negeri Selangor. Bila balik dia boleh balik kat negeri Selangor? Tahun depan, 2 hari bulan 1 2021, barulah dia boleh masuk semula, datang semula ke negeri Selangor, sebab dia telah dibuang negeri selama setahun. Yang itu bagi hukum orang yang melakukan liwat bagi yang belum berkahwin. Untuk orang yang melakukan liwat yang telah berkahwin, dia akan direjam sehingga mati. Sama macam orang yang berzina tadi. Orang yang dah berkahwin yang berzina, dia akan direjam dengan batu sehingga mati. Tapi orang yang liwat yang dah berkahwin, dia akan direjam sehingga mati. Apa pula hukum suami yang meliwat isteri ni? Hukum suami yang meliwat isteri, suami tu akan dikenakan hukuman ta'zir. Apa dia hukuman ta'zir tadi? Hukuman ta'zir adalah hukuman yang berdasarkan mahkamah syariah. Hukuman tu akan diputuskan oleh hakim, pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa. Seterusnya kita tengok bagi hukuman
mencuri. Okey, bagi orang yang mencuri, dia akan potong pergelangan tangan. Tu pergelangan tangan tu akan dipotong mengikut kesalahan kecuriannya. Kita bukan terus potong dua-dua tangan tahu. Dalam Islam dia ada dia punya kadar-kadar tertentunya. Tapi awak tak belajarlah secara detail. Nanti kalau awak ambil tentang jenayah perundangan Islam tu, awak akan belajar secara detail nanti. So, hukum bagi orang yang mencuri adalah akan dikenakan potong pergelangan tangan. Okey, awak boleh lihat dalil hukuman mencuri daripada surah Al-Maidah ayat 38 dalam buku teks tu muka surat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqat faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Okey, kat sini Allah nyatakan maksud dia, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, iaitu was-sariqu was-sariqat. Okey, maka hukumnya potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah keduanya usahakan. Maksud dia kat sini, potong tangan orang yang melakukan perbuatan mencuri tersebut sebagai balasan dia melakukan perbuatan mencuri tu, juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah. Maksudnya hukuman yang dilakukan, hukuman potong tangan ni adalah hukuman pencegah. Pencegah tu maksudnya apa? Mencegah supaya orang yang melakukan perbuatan mencuri tu tak melakukan perbuatan tersebut semula lah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah tu Maha Kuasa. Allah dah tetapkan orang yang mencuri, hukum dia adalah potong pergelangan tangan. Ada sebab Allah nyatakan tersebut. Itu adalah atas kebijaksanaan Allah yang telah menetapkan hukum. Okey, seterusnya kita tengok hukuman mencuri ataupun menyamun. Okey, untuk hukuman mencuri ataupun menyamun ni kita akan bahagikan kepada 3 kategori ataupun 3 situasi. Yang ini awak kena faham betul-betul. Okey, situasi pertama, merompak dan membunuh mangsa. Dia akan dibunuh dan disalib. Okey, bagi orang yang merompak dan membunuh mangsa, maksudnya dia merompak, sambil dia merompak tu dibunuh mangsa dia. So, dia akan diberi hukuman dibunuh dan disalib. Okey, situasi yang kedua, membunuh mangsa tanpa mengambil harta. Maksudnya yang kat sini dia pergi mencuri ataupun menyamun, tapi dia membunuh mangsa, dia tak ambil harta. Dia pergi menyamun, dia tak ambil harta orang tersebut, tapi dia bunuh mangsa dia. So, dia akan dihukumkan dengan dibunuh sahaja. Dia akan dibalas bunuh lah. Hukuman kisos tadi, bunuh dibalas bunuh. Dan situasi yang ketiga, dia mengambil harta mangsa tanpa membunuh. Maksudnya kat sini dia mengambil harta mangsa dia tapi dia tak bunuh. Kalau situasi yang kedua tadi, dia bunuh mangsa, dia tak ambil harta. Situasi yang ketiga, dia ambil harta, dia tak bunuh mangsa. Okey, so hukuman yang akan dikenakan adalah dipotong tangan kanan dan kiri secara bersilang. Tangan kanan dan kiri tu akan disilangkan dan akan dipotong. Okey, itu hukuman mencuri ataupun menyamun ada 3 situasi. Kalau disuruh nyatakan hukuman tersebut, awak kena tengok situasi dia dulu, baru awak boleh nyatakan hukuman tersebut. Okey, bagi perbuatan membunuh pula, perbuatan membunuh ni merupakan perbuatan yang salah dan merupakan perbuatan yang berdosa besar. Okey, Allah melarang hamba-Nya membunuh sesama sendiri. Maksudnya di kalangan kita, kalau kita ada rasa tak suka dengan orang pun, kita tak boleh membunuh sesama sendiri sebab Allah dah larang. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pembunuhan. Pembunuhan bermaksud perbuatan mencabut nyawa atau menghapuskan kehidupan manusia. Okey, poin yang pertama, perbuatan mencabut nyawa. Poin yang kedua, atau menghapuskan kehidupan manusia. Maksudnya dia pergi cabut nyawa orang. Sebab apa? Sebab dia membunuh. Melalui pembunuhan tu dia telah mencabut nyawa orang ataupun menghapuskan kehidupan seseorang. Hukuman pembunuhan adalah haram. Maksudnya bagi orang ataupun individu yang melakukan pembunuhan, haram perbuatan tersebut. Haram untuk dia melakukan pembunuhan tersebut. Okey, orang yang membunuh tanpa sebab, hukumannya adalah kisos, iaitu balas bunuh. Okey, ni macam kita rujuk jenis hukuman syariah tadilah, kisos, iaitu
Hukum bunuh dibalas bunuh. Bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa sebab, dia akan diberi hukuman bunuh semula sebab atas perbuatannya membunuh tanpa sebab. Okey, kita tengok dalil hukuman membunuh daripada surah Al-Isra ayat 33 dalam buku teks awak tu, muka surat 62. Okay, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Okey, maksud dalil tersebut, dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan, iaitu menurut hukum syarak. Okey, daripada maksud surah Al-Isra ayat 33 tadi, Allah dah pesan dah, janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya kita ni tak boleh bunuh orang saja-saja kecuali dengan alasan yang benar, yang sahih, yang dibenarkan dalam Islam. Okey, tak bolehlah kalau awak tak suka orang tu, awak terus pergi kat dia bunuh. Ataupun awak jalan-jalan, tiba-tiba awak tengok ada orang dia tengok awak, dia perhatikan awak. Mungkin awak rasa dia perhatikan awak. Awak pun kata, orang ni pandang aku, kenapa? Awak pun pergi kat dia bunuh dia. Itu tak boleh. Tak boleh. Dalam Islam tak anjurkan perkara tersebut. Kita tak boleh membunuh seseorang secara tiba-tiba ataupun secara suka-suka. Itu adalah diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar tu maksudnya dalam Islam ada garis panduan dia. Okey. Seterusnya, dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Okey, bagi orang yang dibunuh dengan zalim, maksudnya dia dibunuh dengan kejam. Pembunuhannya dilakukan dengan kejam, sampaikan dia punya anggota badan terputus ke, terurai ke isi-isi perutnya. So waris keluarganya dibenarkan untuk menuntut balas atas kematian dia, atas pembunuhan dia. Waris tersebut bolehlah menuntut balas di atas pembunuhan yang berlaku ke atas keluarganya tersebut. Okey, dalam pada itu janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas. Tetapi Allah ingatkan, bagi ahli keluarga yang menuntut balas atas kematian warisnya disebabkan pembunuhan yang sangat kejam tadi ataupun pembunuhan secara zalim tadi, Allah ingatkan supaya ahli keluarga berpada-pada menuntut balas tersebut. Sebab apa? Sebab Allah kata mereka telah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Dalam hukum syarak sebenarnya dia telah mendapat pertolongan yang sebaik-baiknya. Wallahu alam. Akhir sekali kita tengok tentang perbuatan murtad. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan murtad? Murtad bermaksud seorang Muslim telah keluar dari Islam, sama ada menganut agama lain atau tiada beragama. Okey, saya bahagikan kepada 3 poin penting. Poin yang pertama, seorang Muslim telah keluar dari Islam. Poin yang kedua, sama ada menganut agama lain. Poin yang ketiga, atau tiada beragama. Okey, maksudnya kat sini murtad ni adalah orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada dia menganut agama lain ataupun tidak. Maksudnya dia keluar agama Islam, pergi peluk agama Kristian dan sebagainya, ataupun dia langsung tak beragama, langsung tidak mempunyai apa-apa kepercayaan. Okey, dalam Islam, bagi orang yang murtad ni, dia akan diberi peluang untuk bertaubat. Dalam Islam suruh dia bertaubat dulu. Bila dah keluar agama Islam tu, Islam bagi peluang untuk dia bertaubat. Kalau dia tak nak bertaubat, so Islam menetapkan supaya orang yang murtad tadi dibunuh sahaja. Maksudnya kat sini, kalau orang yang murtad tadi diberi peluang untuk bertaubat, lepas tu dia tak nak bertaubat, so Islam suruh bunuh je orang yang murtad ni. Tak boleh kita simpan orang yang murtad ni. Islam suruh bunuh sahaja orang yang murtad.
Mesti ada sebab dia. Lepas ni kita tengok apa sebab Islam suruh dibunuh saja orang yang murtad tadi. Okay, kita tengok dalil murtad berdasarkan hadis Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Okay, maksudnya sesiapa yang menukar agamanya iaitu Islam, maka hendaklah kamu bunuh dia. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, jelas dah dalam hadis ni dia kata sesiapa yang menukar agamanya Islam, maka hendaklah kamu bunuh dia. Dia kata kalau orang Islam menukar agama, hendaklah kita bunuh dia. So memang dah jelas lah, orang yang murtad tu kita perlu bunuh dia. Sebab apa kita perlu bunuh orang yang murtad ni? Sebab supaya dia tidak menjadi fitnah kepada agama Islam. Takut nanti dia keluar daripada agama Islam, lepas tu dia pergi ke orang-orang yang hendak belajar tentang Islam ataupun orang-orang yang baru memeluk agama Islam, mu'alaf ni, dia buruk-burukkan Islam, kata Islam ni sebenarnya macam ni, kalau kita buat macam ni kita kena hukum macam ni. Nanti orang jadi takut untuk menganut agama Islam. Itu sebabnya orang-orang yang murtad ni perlu dibunuh sahaja, takut dia menjadi fitnah kepada agama Islam sendiri. Wallahu alam. Okey, perkara-perkara yang kita bincangkan tadi adalah hukuman kepada orang yang melakukan jenayah dalam syariah. Ada 7 jenis jenayah syariah dalam Islam tadi kan? 7 jenis jenayah syariah tadi. So ketujuh-tujuhnya kita dah bincang tentang hukuman bagi orang yang melakukan ke-7 jenis jenayah tersebut. Okey, akhir sekali, perkara yang keempat, hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah syariah. Okey, ada 7 hikmah dia. Yang pertama, memberi keadilan kepada manusia. Kedua, mencegah manusia dari melakukan kesalahan jenayah. Ketiga, memberi pengajaran dan pemulihan kepada penjenayah dan masyarakat. Dan yang akhir sekali, menjaga kemaslahatan umum. Okey, memberi keadilan kepada manusia. Maksudnya, adillah membagi keadilan. Orang yang melakukan perbuatan jenayah, melakukan kesalahan, kita bagi hukuman. Itu menunjukkan keadilan kepada manusia yang lain. Okey, yang kedua, mencegah manusia dari melakukan kesalahan jenayah. Okey, secara tak langsung, bila kita laksanakan undang-undang jenayah syariah ni, dia akan mencegah orang lain dari untuk melakukan kesalahan tersebut. Contoh, bila kita laksanakan hukum hudud, orang yang mencuri, kita kena potong tangan dia. Laksanakan hukum hudud, tunjukkan di depan orang ramai. So orang-orang yang melihat tu, dia akan sedarlah supaya dia tak melakukan perkara tersebut. Dia akan ingatkan diri dia supaya dia tak melakukan perbuatan jenayah tersebut. So secara tak langsung mencegah manusia dari melakukan kesalahan jenayah. Okey, yang ketiga, memberi pengajaran dan pemulihan kepada penjenayah dan masyarakat. Bila kita laksanakan sesuatu hukum tu, kita sebenarnya memberi pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut, dan secara tak langsung merupakan pemulihan kepada penjenayah tersebut dan juga kepada masyarakat. Maksudnya kat sini, bila kita laksanakan hukuman, kita akan bagi pengajaran kepada orang yang membuat kesalahan tersebut dan pengajaran kepada masyarakat. Macam saya kata tadi lah, hukum hudud kita laksanakan di hadapan orang ramai. So orang yang melihat tu, dia akan mendapat pengajaran. Pengajaran dia apa? Supaya dia tak laksanakan jenayah tersebut. Dan dia merupakan pemulihan kepada penjenayah. Maksudnya dia merupakan proses pemulihan, pembelajaran supaya penjenayah tersebut tak melakukan semula perbuatan yang telah dilakukan. Okey, yang keempat, menjaga kemaslahatan umum. Maksudnya menjaga kemaslahatan umum ni, kita akan menjagalah dari segi kemaslahatan, masalah-masalah yang ada berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Bila pelaksanaan undang-undang jenayah ni, dia akan menjaga kemaslahatan umum. Okey, itu 4 perkara tentang hikmah pelaksanaan undang-undang. Kita tengok yang seterusnya pula. Seterusnya,
menjaga kemurnian dan kesucian agama Islam sebagai cara hidup. Okey, yang itu yang kelima. Yang keenam, memelihara dan menjaga nyawa, akal fikiran, keturunan, maruah dan harta benda manusia. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah di dunia dan akhirat. Okey, hikmah yang kelima, menjaga kemurnian dan kesucian agama Islam sebagai cara hidup. Maksudnya bila kita laksanakan undang-undang jenayah ni, kita menjaga kemurnian kesucian agama Islam, sebab Islam dah kata orang yang melakukan kesalahan tu dia akan terima hukuman. So bila kita laksanakan hukuman tu, kita jagalah kesucian agama kita. Maksudnya agama kita ni bukan agama yang boleh dilakukan sesuka hati, bukan agama yang zalim, boleh lakukan kejahatan suka-suka hati, tak. Yang keenam, memelihara dan menjaga nyawa, akal fikiran, keturunan, maruah dan harta benda manusia. Bila terlaksananya perundangan Islam ni, perundangan syariah ni, so secara tak langsung dia akan memelihara dan menjaga nyawa, akal fikiran, keturunan, maruah dan harta benda manusia. Terjagalah, terjaminlah nyawa, akal fikiran, keturunan, maruah dan harta benda. Contoh, kalau orang yang mencuri tadi, dia akan dikenakan hukuman. Hukuman tersebut supaya orang-orang yang melihat akan terpelihara dan terjaga dia punya harta benda. Okey, seterusnya, akhir sekali, mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah dunia akhirat. Bila kita laksanakan perintah Allah, undang-undang jenayah syariah Islam ni adalah perkara yang Allah telah tetapkan, yang perlu manusia ikut, yang perlu manusia buat. So bila kita lakukan perkara yang Allah perintahkan, kita akan dapat keredaan, kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat keberkatan di dunia dan akhirat. Nak dapat keredaan dan keberkatan hidup dunia akhirat, kita kenalah sentiasa melaksanakan apa yang Allah perintah. Contoh solat, puasa. So undang-undang jenayah syariah Islam ni pun kita kena laksanakan untuk dapatkan keredaan hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Okey, daripada hasil perbincangan dan pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan, saya simpulkan 3 perkara. Okey, yang pertama, Islam tidak merestui penganutnya melakukan jenayah atau merosakkan diri, agama, masyarakat dan negara. Yang kedua, melalui hukuman jenayah ini, manusia dapat menginsafi bahawa jenayah membawa kehancuran. Dan yang akhir sekali, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-Nya yang menyesali perbuatan dan bertaubat. Okey, daripada intisari pelajaran kita hari ini, yang pertama kita dapat tahu bahawa Islam tak galakkan penganutnya melakukan jenayah yang merosakkan diri, agama, masyarakat dan negara. Islam tak merestui, maksudnya Islam tak bagi pun kita buat perkara-perkara yang merosakkan diri kita, agama, masyarakat dan negara melalui perbuatan jenayah. Yang kedua, melalui hukuman jenayah, manusia dapat menginsafi bahawa jenayah membawa kehancuran. Okey, melalui hukuman jenayah yang ada 3 hukuman tadi dalam syariah kita, iaitu melalui hukum qisas, hukum ta'zir dan hukum hudud. Secara tak langsung, bila laksanakan ketiga-tiga hukuman tersebut, dia akan menginsafi bahawa jenayah merupakan perkara yang membawa kehancuran kepada kehidupan. Bila terlaksananya hukuman tersebut, hukuman-hukuman syariah tersebut, maka dapatlah manusia-manusia menginsafi bahawa jenayah membawa kehancuran, tak memberi apa-apa manfaat pun, tapi memberi kesengsaraan ataupun memberi kehancuran kepada kehidupan mereka. Dan yang akhir sekali, Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi hamba yang menyesali perbuatan dan bertaubat. Ingat, kita ni sentiasa melakukan dosa, walaupun dosa kita tu bukan tergolong daripada dalam perkara jenayah syariah. Maksudnya bukan tergolong daripada dosa-dosa besar, tapi kita ni sentiasa melakukan kesalahan. So kita ni kena sentiasa bertaubat dan kita kena sentiasa menyesali apa yang kita buat, sebab Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tu Maha Pengampun. Kalau kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, ya Allah, ampunkan dosa aku pada hari ini, ya Allah, Allah tu Maha mendengar. So Allah akan ampunkan, dengan syarat kita tak akan melakukan perbuatan tersebut. Ingat
kalau kita lakukan perbuatan dosa-dosa kecil tu, bila lama-lama kita lakukan, setiap hari kita melakukan dosa yang sama, padahal peringkat dosa tu adalah dosa kecil, bila dah lama-lama dia boleh menjadi dosa besar, sebab dia menjadi titik hitam kepada hati kita. Na'udzubillah min zalik. So jauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Nak hindarkan diri kita daripada melakukan sebarang dosa, bukannya saya kata kita ni boleh perfect supaya kita tak lakukan dosa. Tak ada. Rasulullah je manusia maksum yang tak melakukan dosa. Kita ni akan ada melakukan dosa, tapi kita kena sentiasa beristighfar, sebab istighfar tu insya-Allah akan hindarkan kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil dan yang mungkar. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, kalau ada apa yang tak faham, seperti biasa awak boleh ulang semula bahagian yang awak tak faham, dengar dan teliti semula, cuba fahami, insya-Allah awak akan faham. Okey, itu saja daripada saya. Wallahu alam. Alhamdulillah, selesai, tamat sudah sesi pembelajaran fiqh tahun 6. Okey, selesai untuk tajuk yang terakhir kita, pelajaran yang ke-6, iaitu tajuk jenayah. Saya harap awak semua faham apa yang saya kongsikan, apa yang saya terangkan dan apa yang saya jelaskan dalam tajuk jenayah ini. Okay, kalau tak faham, seperti biasa dan seperti yang saya ingatkan tadi, awak boleh ulang semula rakaman video saya ni untuk awak dengar dan teliti semula tentang penerangan saya. Okay, diharapkan penerangan saya ni memberi manfaat kepada awak semua dan semua yang mendengar, insya-Allah. Yang penting setiap apa yang kita lakukan niat kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan fahamkan. So belajar niatlah kerana Allah. Insya-Allah Allah akan fahamkan awak semua dan akan memberi kefahaman dunia akhirat, insya-Allah. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Wallahu alam. Sehingga bertemu kembali, insya-Allah.